Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Terima kasih bersama kami waktu ini. Saya Siti Khadijah Jaafar. Anda sedang menonton Bulletin Pagi 16 Disember. Kita lihat tajuk utama pagi ini. Jawatan Kuasa bersama Kesejahteraan Rakyat setuju kurangkan kapasiti banduan bendung penularan COVID-19 di penjara. Jenazah Profesor Diraja Ungku Aziz selamat dikebumi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jenazah tokoh ekonomi dan pendidikan negara Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid selamat dikebumikan kira-kira jam 10 malam tadi. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Ibu Negara. Jenazah sebelum itu dibawa ke Masjid At-Taqwa Tun Dr. Ismail untuk disembahyangkan. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Turut kelihatan anak Allahyarham Tan Sri Dr. Zeti Akhtar yang juga pengerusi Permodalan Nasional Berhad dan bekas pengerusi Media Prima Berhad Tan Sri Johan Jaafar. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz 98 tahun meninggal dunia petang semalam akibat sakit tua ketika menerima rawatan di Hospital Prince Court Ibu Negara. Saya rasa yang penting ialah keprihatinan beliau tentang soal rakyat dan soal kemiskinan, dan yang berkaitan dengan soal rakyat dan kemiskinan seperti soal bahasa sendiri kan, dan yang saya nampak boleh jadi tauladan kepada kita ialah kegigihan beliau dan keikhlasan beliau memperjuangkan segala ini. Jawatan Kuasa bersama Kesejahteraan Rakyat bersetuju dengan cadangan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk mengurangkan jumlah kapasiti banduan dalam membendung penularan COVID-19 di penjara. Yang di-Petua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim berkata, berdasarkan cadangan itu dianggarkan seramai 11,000 pendatang akan dihantar pulang secara berperingkat mulai tahun hadapan. Menurut Tan Sri Rais, satu lagi cadangan untuk mengurangkan jumlah kapasiti banduan dengan menghantar kira-kira 10,000 tahanan yang menjalani hukuman tidak lebih 3 tahun ke pusat pemulihan untuk menjalani latihan dalam bidang seperti pembinaan, pertukangan dan peladangan. Jadi dengan kedua-dua angka ini 21,000 dari khalayak banduan, maka kuranglah beban yang boleh ditanggung oleh Jabatan Penjara misalnya. Sedangkan kelebihan angka atau kesesakan dikatakan antara 11 ke 12,000 saja. Perkara itu diputuskan selepas mesyuarat kali kedua Jawatankuasa yang turut disertai Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin di Parlimen. Tambahnya, penjara di negara ini telah melebihi 121 hingga 200% kapasiti menyebabkan banduan tidak mendapat rawatan perubatan secukupnya selain merisikokan jangkitan COVID-19 terhadap kaki tangan penjara serta keluarga mereka. Sehingga kini sekurang-kurangnya 7 kematian dan lebih 560 kes positif dilaporkan dalam kalangan pegawai dan kaki tangan penjara. Pada 10 Disember lalu, Dewan Negara dan Dewan Rakyat bersetuju menubuhkan satu jawatan kuasa bersama bagi mencari penyelesaian jangka pendek dan panjang dalam menangani penularan COVID-19 di penjara. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM menawarkan penangguhan bayaran balik pinjaman kepada peminjam yang berdepan dengan masalah penyusutan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Pengerusi lembaga AIM, Datuk Sri Lajim Ukin berkata, peminjam berdepan masalah kewangan juga boleh membuat permohonan lanjutan moratorium bersasar berkenaan. Ramai di kalangan sahabat-sahabat AIM ini terjejas dalam pandemik COVID-19. Jadi sebahagian daripada tanggungjawab kita untuk membantu sahabat-sahabat kita yang betul-betul terkesan dalam pandemik ini.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Program Bakul Kasih AIM di Dewan Fekra Serigala Slim River Perak. Tambahnya permohonan peminjam akan diteliti sebagai tapisan kepada mereka yang benar-benar layak untuk memohon lanjutan moratorium bersasar itu. AIM sebelum ini mengumumkan lanjutan pembayaran moratorium yang memberi manfaat kepada 262,000 peminjam atau dikenalinya sebagai sahabat di seluruh negara berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 9 Disember lalu. Ia membabitkan penangguhan bayaran balik pinjaman berjumlah RM164 juta. Tindakan 3 ahli parlimen yang hadir ke Dewan Rakyat dengan memakai sut PPE adalah mengikut SOP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan ketiga-tiga ahli parlimen terbabit hanyalah kontak rapat dengan individu yang positif COVID-19, namun kesemua mereka telah disahkan negatif dan masih menjalani kuarantin di rumah. Sidang Parlimen pada Isnin menyaksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dan Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran hadir ke Parlimen dengan memakai sut PPE untuk mengundi pembentangan Belanjawan 2021. Bagaimanapun tindakan itu mengundang protes ahli-ahli Parlimen pembangkang. Mereka negatif. Hak mengundi di Parlimen adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan. Mereka berhak untuk diberikan kebenaran mengundi di dalam Parlimen. Dan mengundi dalam Parlimen, peraturannya masih lagi perlu hadir secara fizikal di dalam Parlimen. Tidak boleh secara online sebagai contoh. Jadi kita memberi kebenaran kerana mereka mempunyai hak untuk mengundi. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, kelonggaran yang sama diberikan kepada rakyat yang dikuarantin untuk mengundi ketika pilihan raya negeri Sabah. Individu-individu yang dikuarantin dibenarkan mengundi di ruangan khas bagi mengelakkan bercampur dengan orang lain. Semua premis perniagaan di Melaka kini dibenarkan beroperasi sehingga jam 2 pagi. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata keputusan itu dibuat oleh Mesyuarat Jawatankuasa Khas COVID-19 Negeri Melaka. Kebenaran itu membabitkan kedai makan, kedai sebeneka, kedai runcit dan pasaraya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan. Datuk Seri Sulaiman berkata semua pemilik premis perlu mematuhi syarat serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ini termasuk mengehadkan jumlah pelanggan di setiap meja mengikut kapasiti meja makan yang disediakan serta memastikan pelanggan melakukan penjarakan fizikal. Sebenar perayaan Christmas ini, saya yakin banyak pengunjung-pengunjung yang daripada luar akan datang berkunjung di Melaka. Begitu juga mereka yang menyambut Christmas ini juga, saudara mara yang mungkin akan datang ke Melaka. Maka kita benarkan premis perniagaan dibuka sehingga pukul 2 pagi. Jadi saya mohon peniaga-peniaga pastikan patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Beliau sebelum itu menyampaikan sumbangan Hari Krismas kepada 140 pengadut Kristian di Dewan Seri Bendahara Air Keroh. Sebelum ini, kerajaan negeri menetapkan masa pengoperasian premis perniagaan termasuk restoran dan kedai makan adalah sehingga jam 12:30 malam. Kerajaan Negeri Perak semalam memberi taklimat kepada semua ahli Dewan Undangan negerinya menjelang pembentangan bajet Perak 2021. Taklimat disertai semua adun kerajaan dan pembangkang. Jadi apa yang kita kemukakan tadi kepada adun-adun adalah merupakan maklumat awal dengan tujuan semasa mereka membahaskan nanti, mereka mengambil kira apa yang telah kita berikan maklumat awal pada hari ini. Jadi kita harap bila ahli-ahli yang berhormat mengambil bahagian dalam perbahasan, mereka membahaskan berasaskan kepada angka-angka dan fakta-fakta. Datuk Saarani berkata demikian selepas sesi taklimat kepada semua adun negeri Perak yang diberikan Pegawai Kewangan Negeri dan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suwaidi Abdul Rahim. Menurut Datuk Saarani, pandangan balas ahli yang berhormat pada sesi soal jawab itu akan diambil kira dalam menambah baik inti belanjawan serta program pembangunan untuk tahun depan. Dalam pada itu, beliau berkata bilangan ahli yang berhormat yang ingin terbabit dalam sesi perbahasan tidak akan dihadkan.
Pendakwa selebriti Syed Shah Ikmal Syed Muhammad Syaiful dibebaskan selepas melunaskan bayaran ikat jamin RM35,000 di Mahkamah Shah Alam dan Mahkamah Petaling Jaya. Peguam belanya Syed Amirul Syed Idrus berkata bayaran ikat jamin anak guamnya dilunaskan oleh abangnya Syed Shah Ikram dan pengurusnya Muhammad Aizat Jaafar. Menurut Syed Amirul, kegagalan anak guamnya membayar ikat jamin selepas didakwa di kedua-dua mahkamah berkenaan pada 10 Disember lalu menyebabkan dia ditahan di Pusat Tahanan Reman sementara beranang. Syed Shah Ikmal, 25 tahun, didakwa atas pertuduhan melakukan persetubuhan di luar tabi'i dan mencabut kehormatan di Mahkamah Petaling Jaya. Pada hari sama di Mahkamah Shah Alam pula, dia menghadapi tuduhan merogol seorang wanita. Di Mahkamah Petaling Jaya, dia dikenakan ikat jamin RM25,000 bagi kedua pertuduhan dan tarikh 19 Februari ditetapkan untuk sebutan semula kes. Manakala di Mahkamah Shah Alam, dia dikenakan ikat jamin RM10,000 dan sebutan semula kes pada 25 Januari. Syed Shah Ikmal ketika ditemui selepas urusan itu berkata dia menyerahkan hal seterusnya kepada mahkamah dan untuk sementara ini dia mahu berehat dan melepaskan rindu bersama keluarga selepas direman selama 18 hari. Seorang pengamal perubatan bergelar ustaz mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Marang, Terengganu atas 3 pertuduhan mencabul 2 pesakit wanitanya. Kejadian berlaku di 3 tempat berasingan pada September 2018 dan November lalu. Tertuduh Rulam Akbal Abdul Manan, 52 tahun dari Kuala Berang, Hulu, Terengganu, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda, mangsa berusia 25 dan 31 tahun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. 22 Februari depan sebutan semula kes. Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja 1 RRD diisytiharkan sebagai Batalion Infanteri Istiadat. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain berkata 1 RRD akan menyempurnakan tugasan penuh bersama-sama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja 1 RAMD membabitkan istiadat diraja. Tan Sri Zamrus ditemui pada Majlis Perbarisan 1 RRD di Kem Wadiban, Jalan Genting, Kelang Ibu Negara. Menurut Tan Sri Zamrus, tugas berkenaan termasuk kawalan diraja berkuda, pengiring diraja berkuda dan pengawal berkuda diraja yang sebelum ini dikendalikan Brigade ke-12 Infanteri Malaysia 12 Brigade. Tan Sri Zamrus berkata 1 RRD di bawah 4 Division Infanteri sebelum ini lebih tertumpu kepada penugasan operasi di kawasan terbina, operasi ketenteraman awam serta pelaksanaan tugas-tugas istiadat dan melaksanakan tugas sebagai Batalion Infanteri Standard. 1 RRD berpusat di Kem Wadiban yang mempunyai kekuatan anggota 650 pegawai dan anggota lain-lain pangkat. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Sebagai langkah menyokong pemulihan semula status hub udara dan sektor hospitality, Singapura akan melancarkan laluan perjalanan berasingan STL atau Inisiatif Connect at Singapore. Inisiatif itu khusus bagi pelawat perniagaan yang melakukan lawatan jangka pendek ke negara itu. Menurut Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura yang dipetik agensi berita tempatan CNA, STL itu akan memudahkan pertukaran perniagaan global yang penting. Permohonan bagi STL itu akan dibuka pada pertengahan bulan hadapan dan Singapura boleh menjangkakan ketibaan kumpulan pelawat pertama pada separuh kedua Januari ini. Sepanjang berada di Singapura, pelawat STL akan ditempatkan di pusat khas yang akan bertindak sebagai gelembung keselamatan, menjalani ujian biasa dan mematuhi langkah pengurusan keselamatan yang lain. Antara protokol kesihatan dan ujian, semua pelawat perlu menjalani ujian PCR sebelum berangkat ke Singapura dan menunjukkan bukti mereka sudah diuji negatif COVID-19. Setibanya ke negara itu, mereka perlu menjalani ujian itu sekali lagi. Mereka juga perlu menjalani antigen rapid test pada hari ke-3, ke-5, ke-7 dan 11 selagi mereka berada di pusat khas itu. Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chung Sing dalam sidang media secara dalam talian pula berkata, jalur perjalanan itu akan dibuka kepada jumlah terhad pelawat perniagaan, pegawai rasmi dan pelawat dengan nilai ekonomi yang tinggi dari seluruh dunia yang akan berada di Singapura bagi tempoh sehingga 14 hari.
Buat pertama kalinya, Wakil Republikan mengiktiraf Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baru. Mitch McConnell, Ketua Majoriti Senat, akhirnya mengaku undian elektoral telah memutamatkan proses pemilihan setelah sekian lama tidak membuat sebarang ulasan berhubung kekalahan Trump. Dalam ucapannya, McConnell memberi bayangan ahli Republikan di Senat bersedia untuk bekerjasama dengan Presiden dan Naib Presiden baru. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Biden dan Kamala Harris atas kemenangan yang diraih. Selain menyatakan rasa bangga kerana Amerika bakal mempunyai Naib Presiden wanita pertama. Bagaimanapun, katanya Republikan tetap tidak akan memberi laluan mudah kepada plan Demokrat untuk pakej rangsangan bernilai $160 bilion Amerika. Katanya rundingan akan terus diadakan berhubung satu pakej rangsangan yang mencapai persetujuan bersama. Many millions of us had hoped the presidential. Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin dipanggil ke mahkamah bagi memberi keterangan berhubung pertuduhan merogol, gangguan seksual dan pecah amanah membabitkan dirinya. Menurut kenyataan oleh peguamnya kepada AFP, pertuduhan itu dibuat oleh seorang wanita yang mendakwa dirinya dirogol Darmanin pada tahun 2009 sewaktu dia membuat rayuan membersihkan rekod jenayah yang dihadapinya. Ketika itu, Darmanin bertugas sebagai penasihat perundangan Parti Republikan. Setelah 11 tahun, kes terbabit kembali diperkatakan apabila wanita berkenaan memaklumkan kejadian itu kepada sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang kemudiannya mendorong dia membuat pendakwaan ke atas menteri berkenaan. Sehubungan itu, Darmanin turut memfalkan saman fitnah ke atas wanita terbabit dan menafikan pembabitannya terhadap kes berkenaan. Nama Darmanin mula jadi tumpuan setelah dirinya bersama-sama Presiden Emmanuel Macron dikecam penunjuk perasaan. Ekoran tindakan kerajaan memperkenalkan rang undang-undang melindungi polis yang dikhawatiri boleh mengakibatkan penyalahgunaan kuasa polis terhadap orang awam. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan telah membentangkan cadangan pembukaan sektor sukan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN menerusi sidang khas semalam. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican dalam satu kenyataan memberitahu ianya sedang diperinci sebelum diumumkan. Cadangan pembukaan sektor sukan telah dibentangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN semalam. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menjelaskan maklum balas yang cukup membina diterima pihaknya. Ianya tertumpu kepada keseimbangan soal kesihatan dan juga tuntutan ekonomi khususnya penggiat sukan tanah air. Cadangan mengambil kira hasil maklum balas semua termasuk peminat sukan justru sedang diperinci sebelum keputusan lanjut diumumkan. Liga Perdana Inggeris. Chelsea tewas kali kedua berturut-turut ketika berdepan Wolverhampton Wanderers. Sementara Manchester City diikat West Bromwich Albion 1-1. Paling awal turun dalam aksi ke-12 musim ini ialah Wolverhampton Wanderers yang melayan kunjungan Chelsea. Sebelum satu lagi pasukan pilihan Manchester City turut terlepas peluang mengutip 3 mata penuh. Chelsea pada mulanya berada di kedudukan yang baik menerusi jaringan pembukaan Olivier Giroud. Namun gol minit ke-49 itu dipadam Daniel Podence yang menyamakan keadaan untuk tuan rumah 15 minit berselang. Ketika permainan seakan berkesudahan dengan keputusan seri Pedro Neto tampil selaku wira tuan rumah dengan jaringan pemisah kedua-dua pasukan. Kejayaan itu membantu Wolves naik ke tangga ke-10 Liga, sementara Chelsea pula terlepas peluang menyemai 25 mata yang dikumpul pendahulu Tottenham Hotspur dan Liverpool. Sementara itu, Manchester City pula terpaksa akur dengan berkongsi 1 mata dengan West Bromwich Albion. Ilkay Gundogan memberi bayangan perlawanan memihak tuan rumah dengan gol pendahuluan minit ke-30. Tetapi kesilapan dilakukan rakan sepasukan Ruben Dias yang menjadikan gol sendiri untuk separuh masa berkesudahan 1-1. City mendominasi sepenuhnya permainan dengan mengasak lawan segenap guang di separuh masa kedua. Namun pelawat berjaya mempertahankan gawang daripada dibolosi dibantu kecekapan penjaga gol Sam Johnston yang menangkis peluang-peluang keemasan di lewat permainan. Menyelamatkan pasukan tangga kedua terbawah itu daripada mengalami kekalahan ketiga berturut-turut sementara keputusan seri kelima dialami City musim ini. Sekian Buletin Pagi. Pemergian Allahyarham Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid suatu kehilangan yang besar kepada negara. Kami di Bilik Berita ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga dicucuri rahmat ke atas ruhnya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين